Assalamualaikum semua. Bertemu kita kembali pada pagi ini dengan kelas pendidikan Islam tahun 1. Jadi, Ustazah harap kamu semua dalam keadaan sihat. Jadi, untuk hari ini kamu akan mempelajari iaitu bidang sirah. Sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, mari kita baca doa belajar terlebih dahulu supaya kita mendapat keberkatan daripada Allah. Mari kita baca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum kita masuk kepada tajuk pelajaran kita pada hari ini, saya nak kamu semua tonton dulu video kartun iaitu Pengembala Biri-Biri dan juga Serigala. Hai adik-adik, Saya Alif. dan saya Mimi. Kami mahu ceritakan sebuah kisah tauladan. Cerita ini bertajuk Kisah si Penggembala Kambing. Dalam sebuah kampung, tinggal seorang penggembala kambing bernama Dodi. Penduduk kampung itu tidak menyukai Dodi kerana sikapnya yang suka menipu. Suatu pagi, Dodi membawa kambing-kambing ternakannya ke kawasan berbukit untuk meragut rumput. Tiba-tiba, Dodi menjerit dengan sekuat hati. Tolong! Tolong! Ada harimau! Tidak lama kemudian, datang sekumpulan pemuda mahu memberi pertolongan. Tanpa disangka, Dodi ketawa terbahak-bahak. Rupa-rupanya, Dodi hanya menipu. Kononnya ada harimau. Kumpulan pemuda itu begitu marah dengan perbuatan Dodi. Lantas mereka pun beredar dari situ. Tidak lama kemudian, Dodi menjerit lagi. Tolong! Tolong! Ada harimau! Selang beberapa minit, sekumpulan pemuda tadi datang kembali mahu memberi pertolongan. Sekali lagi, Dodi ketawa terbahak-bahak. Kumpulan pemuda itu beredar tanpa mempedulikan Dodi yang masih ketawa. Sedang dia ketawa, datang seekor harimau lalu menerkam ke arah kambing-kambing ternakannya. Dodi terkejut lalu ia menjerit meminta tolong. Tolong! Tolong! Ada harimau! Puas Dodi menjerit, namun tiada siapa yang datang membantunya. Habis semua kambing ternakannya dimakan harimau. Dodi insaf dan kesal kerana sikapnya yang suka menipu itu telah menyebabkan penduduk kampung tidak lagi mempercayainya. Pengajaran dari cerita itu tadi, kita janganlah menipu. Kerana menipu itu sikap yang tidak baik. Sekian. Best tak video yang saya tunjukkan tadi? Best kan? Jadi, apa yang kamu nampak dalam video tersebut? Ya, kamu nampak seorang pengembala biri-biri yang menipu penduduk kampung di situ. Jadi, adakah perbuatan yang dilakukan oleh pengembala tersebut merupakan perbuatan yang baik, perbuatan yang perlu kita contohi? Tidak, perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang baik. Kenapa kita tidak boleh menipu orang lain untuk kepentingan diri kita? Apakah kesan kalau kita selalu berbohong? Jadi, kesan yang kita nampak, yang kita tengok video tadi, apakah kesan kalau pengembala biri-biri itu selalu menipu orang ramai? Dia tidak dipercayai lagi oleh orang lain. Jadi, kita tidak boleh berbohong. Kerana bila kita berbohong, kita tidak dipercayai oleh orang di sekeliling kita. Jadi, kenapa saya tunjuk video kartun tersebut? Kerana pada hari ini kamu akan mempelajari unit kedua iaitu teladani sifat Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi kesayangan kita.
Jadi, apa maksud sifat sidik ni? Sidik bermaksud bercakap benar. Jadi, Nabi Muhammad, Nabi kesayangan kita, merupakan seorang yang sentiasa bercakap benar. Beza tak sifat Nabi kita dengan sifat penggembala tersebut? Beza kan? Objektif pembelajaran kita pada hari adalah kamu semua dapat menyatakan sifat Nabi Muhammad yang unggul dengan tepat. Dan yang kedua, kamu dapat memahami sifat sidik Nabi Muhammad yang unggul dengan jelas. Agak-agak, kamu semua tahu tak apakah sifat-sifat Nabi Muhammad? Jadi, sebelum kita mengetahui dengan lebih jelas apakah sifat-sifat Nabi Muhammad, Nabi kesayangan kita, Ustazah nak kamu semua tonton dulu video lagu yang Ustazah tunjukkan. Jadi, Ustazah harap kamu semua dapat menyanyi bersama-sama. Adik-adik, kita ulang sekali lagi. Setelah kamu lihat video lagu tadi, pasti kamu semua dah tahu kan apakah sifat-sifat Nabi kita. Jadi di sini Ustazah senaraikan kembali sifat Nabi, iaitu sidik, iaitu bercakap benar. Yang kedua, tabligh, iaitu menyampaikan. Yang ketiga, amanah, jujur. Dan yang keempat, fatonah, iaitu bijaksana. Jadi, sidik, tabligh, amanah dan fatonah merupakan sifat-sifat Nabi. Untuk hari ini, kamu akan memahami dengan lebih jelas apakah itu sidik yang bermaksud bercakap benar. Oleh itu, mari Ustazah jelaskan kepada kamu semua apakah sifat sidik Nabi Muhammad yang perlu kita contohi. Okey. Sifat sidik bermaksud benar. Benar pula merujuk kepada sifat yang mulia yang menghiasi akhlak seseorang yang beriman kepada Allah dan kepada perkara-perkara ghaib. Jadi, bila seorang itu seorang yang beriman kepada Allah dan juga perkara-perkara ghaib seperti syurga, neraka, maka dia seorang yang sidik, iaitu seorang yang bercakap benar. Dan yang kedua, sifat sidik juga merupakan sifat pertama yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Untuk membawa wahyu dan ajaran Islam yang sebenar kepada umatnya. Jadi, sifat sidik ni adalah sifat yang wajib ada pada setiap para nabi dan rasul. Sebab apa? Mereka membawa wahyu daripada Allah. Dan yang ketiga, pada diri Rasulullah SAW, bukan
bukan hanya perkataan yang benar, malah perbuatannya juga benar. Jadi Rasulullah SAW bukan hanya bercakap perkataan yang benar, malah perbuatannya juga perbuatan yang benar, iaitu Nabi apabila apa yang Nabi katakan, contohnya apa yang Nabi kata dia buat, maksudnya Nabi memang buat benda tu. Ini ucapannya. Jadi mustahil bagi Rasulullah SAW itu sifat pembohong, penipu dan sebagainya. Jadi Rasulullah ni bukannya benar dalam perkataannya tapi juga perbuatannya. Jadi baiklah kita semua teladani sifat sidik Nabi dalam kehidupan seharian kita. Sifat sidik Nabi juga dicakap di dalam Al-Quran, iaitu surah An-Najmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya, dan dia adalah yang diucapkan itu menurut kemahuan nafsunya. Ucapannya itu tiadalah lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi, dalam ayat ini membuktikan bahawa Nabi Muhammad tidak pernah bercakap mengikut kehendak nafsunya itu. Nabi Muhammad bercakap perkara-perkara yang benar. Seterusnya, sifat sidik yang dimiliki oleh Rasulullah bukan sahaja dikagumi oleh para sahabat baginda sahaja, malah musuh-musuh Nabi juga turut mengaguminya kerana baginda sentiasa berkata benar walaupun dalam bergurau. Jadi, Nabi ni bukan berkata benar untuk perkara-perkara yang penting, malah bila Nabi bergurau dengan sahabat-sahabatnya juga, Nabi bergurau benda-benda yang benar. Jadi ini juga diakui oleh musuh-musuh Nabi. Musuh-musuh Nabi pun cakap yang Nabi ni seorang yang benar. Sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, saya nak ingatkan kepada kamu kembali apakah sifat-sifat Nabi. Di antara sifat-sifat Nabi ialah sidik, bercakap benar, tabligh, menyampaikan, amanah, jujur, dan fatonah, bijaksana. Saya harap kamu semua dapat mengingat sifat-sifat Nabi serta jelas apa itu sifat sidik Nabi Muhammad SAW. Jadi saya harap kamu semua dapat menteladani dan mencontohi sifat sidik Nabi dalam kehidupan seharian kita. Kita tidak boleh berbohong atau menipu orang lain untuk kepentingan diri kita, dan bila kita menipu dan berbohong, bukan hanya menganiayai orang lain, tetapi menganiayai diri kita sendiri, dan Allah SWT juga tidak suka orang yang berbohong atau menipu. Maka itu sahajalah kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua.